Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Untuk video kali ini, saya nak sharekan dengan korang tentang Kerajaan Langit Ayah Pin yang cukup terkenal suatu masa dahulu kan. Dan sebenarnya kisah ni di-request oleh salah seorang sahabat kita. Dah lama dah sebenarnya di-request. Dan sekarang ni barulah saya berkesempatan untuk buat video ni. Okey, sebelum saya kongsikan kisah kali ni, saya nak minta maaf dulu dengan keluarga pihak yang terlibat. Dan saya nak tegaskan kat sini, saya nak share juga kisah ni bukan sebab nak buruk-burukkan arwah ataupun nak menjatuhkan maruah arwah ataupun nak mengaibkan arwah ke apa. Tapi saya nak share cerita ni supaya jadi pelajaran untuk kita yang masih hidup ni kan. Yelah supaya iman kita tetap teguh, tak goyah dan kita kena percaya yang Allah je yang berkuasa dalam muka bumi ni. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Nama penuh Ayah Pin ni adalah Arifin bin Muhammad. Dia dilahirkan pada 22 Jun 1941 dan dia lebih dikenali sebagai Ayah Pin, iaitu seorang pengamal ajaran sesat di Malaysia. Dia merupakan pengasas Kerajaan Langit dan disenaraikan dalam kumpulan ajaran sesat. Dia dilahirkan di Kampung Beris, Bacok, Kelantan. Jadi Ayah Pin ni dia ada 4 orang isteri tau. Isteri pertama dia Cik Minah Ramli. Isteri yang kedua adalah Jaharah Awang. Isteri yang ketiga pula namanya Rozilan Mokhtar. Dan isteri yang keempat adalah Nik Kamariah Nik Pah. Jadi hasil daripada perkahwinan dia dengan 4 orang isteri ni, dia dapat 21 orang anak. Ramai kan? Ramai gila. Jadi Ayah Pin ni dia dah sifatkan diri dia tu sebagai Tuhan. Tuhan bagi semua agama. Kononnya dia mendakwa yang dia dah dapat wahyu daripada langit yang menyeru dia supaya mengembangkan lagi ajaran ni dekat muka bumi. Jadi pengikut-pengikut dia ni sebenarnya dia orang ni percaya tau. Dia percaya apa yang Ayah Pin ni lakukan adalah berdasarkan daripada wahyu yang diterima daripada langit. Jadi sebab itulah Ayah Pin ni sendiri dia orang layan macam raja tau. Semua kelengkapan dia mereka akan sediakan selayaknya seorang raja. Kononnya macam raja dekat kayangan macam itulah. Jadi sebelum kononnya dia tu menerima wahyu, dia adalah seorang penjual petai dan dia ada hobi menyabung ayam dan juga membela burung tekukur. Jadi kalau nak ikutkan Ayah Pin ni sendiri, dia bukanlah orang yang cerdik pandai. Dia pun tak adalah macam sekolah tinggi-tinggi dan katanya tahap pembelajaran dia pun sampai darjah 2 sahaja. Jadi ada yang cakap dia ni buta huruf, tak pandai baca, tak pandai ngira. Okey, jadi pada tahun 1953, masa umur Ayah Pin ni 12 tahun, dia pernah sakit tenat. Dia cakap masa tu ada malaikat datang melawat dia. 20 tahun lepas tu, masa umur dia 32 tahun, katanya masa ni malaikat yang sama juga datang sekali lagi melawat dia. Jadi masa ni lah dia mulakan kerjaya rohani dia tu. Okey, senang nak faham, kerjaya rohani yang dia masukkan kat sini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan roh. Ianya melibatkan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi individu tu. Jadi untuk hidup bahagia dan juga harmoni, memang kena ada kesucian rohani ni, yang mana tahap keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan umat manusia. Jadi untuk hidup dengan aman dan harmoni, memang perlu ada kesucian rohani ni, yang mana tahap keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan umat manusia barulah untuk kebaikan individu tu sendiri. Maksudnya satu individu tu perlu buat sesuatu demi kepentingan orang lain dulu, barulah dia fikir untuk kepentingan diri dia sendiri. Saya harap korang faham. Jadi biasanya orang yang mempunyai rohani yang baik ni adalah orang yang tekun dalam beragama dan selalu buat perbuatan yang baik dan tinggalkan perbuatan yang tak baik. Jadi dekat mata masyarakat sendiri pun, orang yang ada rohani yang tinggi ni adalah orang yang tak pernah melakukan kesalahan langsung. Walaupun sebenarnya setiap manusia yang ada dekat muka bumi ni tak akan lari daripada melakukan kesilapan. Jadi mungkin sebab itulah Ayah Pin ni dianggap sebagai Tuhan dalam kalangan pengikut dia. Okey, masa mula-mula dia mulakan kerjaya rohani dia tu, dia bukannya terus buka kerajaan langit, tak. Tapi asal mulanya bila anak perempuan dia berkahwin dengan Hasan anak Rimau. Takut tak? Jadi siapa Hasan anak Rimau ni? Kenapa dia tu menjadi pemicu kepada Ayah Pin ni untuk buka kerajaan langit? Jadi sebenarnya Hasan anak Rimau ni sendiri adalah salah seorang pengasas ajaran sesat yang ada dekat Kelantan.
Katanya mula-mula tu Ayah Pin ni jadi pengikut kepada Hassan ni. Tak lama lepas tu barulah dia bina kerajaan dia sendiri, bina ajaran dia sendiri. Jadi ajaran itulah dia namakan sebagai Kerajaan Langit. Pada tahun 1975, sekumpulan rohani dah ditubuhkan dekat Bagan Lebay Tahir di Butterworth, Pulau Pinang. Jadi kumpulan rohani ni sebenarnya ditubuhkan oleh Hassan Anak Rimau tadi. Pada pertengahan tahun 1980, barulah Kerajaan Langit ni ditubuhkan. Masa tu mereka tubuhkan dekat kawasan tapak yang ada sekarang ni, iaitu di Besut, Terengganu. Besut ni memang dekat sangatlah dengan rumah saya dekat kampung sana. Tapi macam tak pernah pergi pula, tak pernah pula tahu dekat area mana, dekat tapak mana Kerajaan Langit tu dibina. Jadi markas Kerajaan Langit ni sendiri dibina dekat tanah seluas 6 ekar ataupun 2.4 hektar. Jadi dekat tanah seluas 6 hektar tu je, mereka dah bina 33 bangunan. Katanya tempatnya tu adalah berdekatan dengan perkampungan Kampung Batu 13 dekat Hulu Besut. Tapi sebenarnya kerajaan ni dah wujud daripada 1970-an lagi. Yang mana markas ni sebenarnya dah disokong secara keuangan dengan menoreh getah, jual kuih muih dan juga pelancongan agama. Jadi memang Kerajaan Langit yang Ayah Pin ni tubuhkan memang bukan biasa tau. Luar biasanya tu sampaikan masa tu je dia ada pengikut seramai 22,800 orang. Masa tu je tau. Tapi saya macam agak muskil lah juga. Macam ramai sangat kan. Lepas tu saya cuba cari gali lagi. Betul ke 22,800? Dan saya jumpa satu fakta yang menarik yang mana sebenarnya diorang ni kira ahli diorang menggunakan angka ribu. Maksudnya kalau seorang ahli dia kira 1,000. Memang luar biasa betul lah kan kalau boleh dapat 22,800 orang. Dan mungkin sebenarnya masa tu ahli dia dalam 200 lebih je macam tu. Saya pun tak tahu kenapa dia nak guna angka ribu. Mungkin untuk menunjukkan ramailah pengikutnya tu kan. Wallahualam. Jadi pengikut dia ni pula bukannya berasal daripada orang tempatan je, bukan orang area situ je, tapi ada juga orang yang daripada India, orang daripada Afrika, British, New Zealand. Kiranya dia punya Kerajaan Langit ni sendiri pun peringkat antarabangsa lah kan. Sebab bukannya orang Malaysia je yang menganut agama tu, tapi orang daripada luar negara pun datang untuk menuntut ajaran yang sama, ajaran langit tu. Wallahualam lah. Katanya ada juga yang terdiri daripada golongan artis. Betul ke? Okey, untuk Kerajaan Langit ni sendiri dia ada satu simbol tau. Simbolik ideologi dia panggil. Jadi pembangunan projek Kerajaan Langit ni bermula pada tahun 1995. Jadi simbolik ideologi untuk Kerajaan Langit ni sendiri ada beberapa struktur binaan yang dia buat. Antaranya adalah teko berwarna krim yang 2 tingkat dengan pasu biru yang dianggarkan berharga sekitar 45 juta. Oh, banyak gila duit dia weh. Dan kononnya air yang ada dekat dalam teko tu adalah air suci. Itu air tu melambangkan kesucian bagi agama dia. Dan kenapa teko tu sendiri dia orang buat 2 tingkat? Sebab supaya air yang mencurah jatuh daripada mulut teko tu, apa panggilnya lantak je lah, mulut teko je lah, daripada lubang teko tu kan, mencurah keluar ke bawah. Dan kenapa teko tu sendiri dia orang buat 2 tingkat? Supaya air yang mencurah keluar daripada teko tu jatuh daripada tempat yang tinggi. Dan kononnya simboliknya adalah air itu sendiri jatuh daripada langit. Kononnya itu adalah model prototipe cakrawala. Jadi macam mana dia boleh ada idea untuk buat air mencurah daripada langit lah, buat teko macam gitu kan. Sebenarnya dia bukan kata pang tiba-tiba ada idea, tak. Sebenarnya bukan diorang lah. Sebenarnya benda tu semua diilhamkan daripada mimpi salah seorang pengikut dia. Mimpinya tu kononnya ia mencerminkan ada sebuah kapal yang Allah gunakan untuk mandi rahmat kepada umat manusia. Okey, untuk part ni kalau korang cakap apa Kak, tak faham lah, korang tak payah faham lah, sebab saya pun tak faham juga. Lagipun kita nak faham buat apa? Itu adalah kepercayaan dia, kepercayaan untuk agama dia. So kita tak payah faham, kita dengar je macam tu. Dan cukup kita tahu bahawa itu adalah ajaran sesat. Okey, katanya orang yang baru melawat markas mereka ataupun orang yang baru nak masuk ke agama tu,
dia wajib untuk minum air yang ada dalam teko tu. Dan katanya air dalam teko tu sendiri akan sentiasa penuh. Dan ada satu lagi struktur yang agak ketara yang diorang bina kat dalam kawasan tanah diorang tu adalah payung berwarna kuning 2 biji. Kononnya payung yang berwarna kuning tu diorang bina simboliknya adalah tempat berteduh umat manusia di bawah perlindungan Allah. Katanya ia juga dikaitkan dengan 9 planet dalam agama Hindu. So macam dia sendiri pun untuk bina sesuatu tu macam dia campur kepercayaan itu, kepercayaan ini. Maksudnya agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, macam tu. Ada lagi simbol-simbol lain yang diorang bina dekat sana. Contohnya macam bahtera Nabi Nuh. Dan ada juga ikon bulan sabit yang melambangkan orang tanpa agama. Kiranya mungkin dia nak aimkan kepada orang-orang asli yang tak ada agama yang ada dekat semenanjung Malaysia ni. Jadi Ayah Pin ni sendiri sebenarnya dia dilahirkan sebagai orang Islam, orang Muslim lah. Jadi lepas dia dakwa yang dia ni terima wahyu daripada langit tu, dia cakap yang dia memang ada hubungan secara langsung dengan kerajaan langit. Dan yang lebih peliknya, orang percaya yang dia ni adalah jelmaan semula kepada Jesus, Buddha, Shiva dan juga Muhammad. So macam semua tokoh setiap agama tu dijelmakan dalam diri dia. Kat situ pun macam dah pelik kan. Macam mana boleh semua agama berkumpul menjadi satu. Ada lagi benda yang paling pelik tau. Pengikut-pengikut dia ni percaya yang suatu hari nanti Ayah Pin ni akan dibangkitkan semula sebagai Imam Mahdi. Jadi pengikut dia ni juga menganggap yang dia tu adalah Raja Langit yang merupakan objek tertinggi dalam pengabdian untuk semua agama. Jadi penekanan utama untuk kerajaan langit ni sendiri adalah dialog ekumenikal dan keharmonian antara agama. Jadi dialog ekumenikal ni adalah dialog atau persidangan atau perbincangan di kalangan ahli yang membincangkan tentang konflik agama bagi mencapai keharmonian antara agama. Malah katanya orang yang mempunyai latar belakang agama yang berbeza juga ada menyertai persidangan dialog ekumenikal ni. Jadi masa tu diorang akan buat satu persidangan dan dalam persidangan tu diorang akan berdialog lah. Jadi persidangan tu sendiri akan dihadiri oleh beberapa wakil agama. Katanya masa tu Ayah Pin ni sendiri ada pergi melawat beberapa kuil Hindu dan kumpulan tu sendiri ada jadi tuan rumah bagi lawatan oleh kumpulan Kristian. Katanya masa tu benda ni memang jarang sangat nak berlaku dekat Malaysia. Kiranya hebat lah dia ni sebab dia boleh buat perbincangan ataupun persidangan untuk semua agama berkumpul, duduk sekali, berbincang kononnya. Dan sedangkan kerajaan Malaysia sendiri masa tu tak mampu untuk buat benda tu. Katanya Ayah Pin ni juga menerima kewujudan malaikat dan juga dia menerima kewujudan kelas perihutan dekat Malaysia ataupun mungkin yang kita kenal sebagai orang bunian. Jadi kerajaan langit ni juga dia mementingkan tentang penyembuhan rohani dan juga tafsiran mimpi. Jadi ada saksi yang bagi tahu Ayah Pin ni dia pernah menjalankan satu sesi malam Sabtu sehingga ke pagi Ahad. Sesi tu dia bermula dengan upacara khas yang mana pengikut-pengikut dia ni akan sambut Ayah Pin tu daripada bangunan utama dulu. Lepas tu dia orang akan berjalan pergi ke arah bot konkrit dan daripada situlah dia akan berucap. Saya pun tak pasti apa yang dia cakap-cakapkan ataupun apa yang dia sampaikan masa tu sebab ayat yang saya dapat dekat sini adalah dia berdusta. Lepas tu pengikut-pengikutnya tadi akan melaung-laungkan ke arah dia. Tak tahulah laungkan nama dia ke, laungkan apa benda ke kan. Tapi dia akan melaungkan ke arah dia sampailah pukul 4 pagi. Jadi lepas upacara ni akan ada satu sesi soal jawab bersama Ayah Pin. Jadi masa ni lah Ayah Pin tu akan duduk dekat atas pentas dan dia akan menghadap penonton. Dan penonton-penonton yang lain pun ataupun pengikut dia yang lain pun bertanya lah, nak tanya apa seorang tanya ada jawab, satu dijawab macam tu. Katanya dalam proses tu juga diorang akan ada buat satu pujian ataupun satu nyanyian macam tu. Pada tahun 1997, Majlis Hal Ehwal Agama Tempatan, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengeluarkan fatwa terhadap kumpulan ni. Jadi pada masa ni sebenarnya ada 4 orang daripada penganut ajaran kerajaan langit ni, dia orang kena tangkap sebab dia orang cuba untuk keluar daripada agama Islam.
Tapi tak lama lepas tu, keempat-empat mereka dibebaskan sebab bekas pegawai Mahkamah Syariah Islam Malaysia masa tu dah tak ada bidang kuasa terhadap mereka lagi. Jadi pada tahun 2001 pula, Ayah Pin sendiri yang keluar daripada Islam. Masa tu, Mahkamah Syariah menuduh dia melanggar Seksyen 25 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 yang mengatakan bahawa ajaran dan kepercayaan yang dia bawa masa tu adalah palsu, sesat, menyeleweng dan membawa ancaman kepada ketenteraman orang awam dan juga merosakkan akidah umat Islam. Jadi katanya masa tu dia mengaku bersalah dalam menghina agama Islam dan dia dijatuhkan hukuman penjara selama 11 bulan dan juga denda sebanyak 2,900. Jadi masa tu sebenarnya pihak pejabat hal ehwal agama Islam ni berharap dengan penangkapan Ayah Pin tadi, bolehlah diorang macam mengurangkan sikit pengaruh-pengaruh Ayah Pin ni dan juga menghalang kumpulan ni daripada bertumbuh lebih banyak lagi. Tapi sebenarnya sebaliknya, benda yang sebaliknya yang berlaku. Kerajaan langit masa tu tetap terus naik, malah lebih banyak lagi orang yang mengikut dia. Jadi katanya masa tu pengikut-pengikut baru ni terdiri daripada golongan orang-orang asli yang tak ada agama tu kan. Dan juga daripada golongan pelajar-pelajar di universiti. Jadi sebenarnya kerajaan Ayah Pin ni dah ditumpaskan daripada tahun 2005. Itu pun katanya selepas 10 tahun officially bertapak dekat Malaysia ni. Jadi pada 18 Julai 2005, ada sekumpulan individu yang bertopeng, diorang pergi serang markas kerajaan langit tu. Diorang pergi pecahkan tingkap, pergi pecahkan bangunan, pergi bakar bangunan tu. Kiranya macam memusnahkan markas kerajaan langit tu. Tapi kumpulan bertopeng ni sama ada dia tu sendiri terdiri daripada badan beruniform ataupun kita panggil polis ke askar ke apa kan, ataupun mereka tu adalah orang awam je sebenarnya. Jadi siapa individu bertopeng tu masih lagi kekal misteri. Jadi masa ni si Ayah Pin ni cakap yang dia tak boleh nak didakwa sebagai sesat sebab dia dah lama dah keluar daripada agama Islam sejak tahun 1998 lagi. Tapi kononnya masa tu dia tak daftarkan lah. Dia ni dah keluar daripada Islam. Cuma dia keluar je daripada Islam macam tu. Jadi pada tahun 2001 barulah dia daftarkan yang dia secara rasminya keluar daripada Islam. Okey, lepas 2 hari kerajaan langit tadi kena serang dengan individu bertopeng tu kan, pada 20 Julai 2005, 58 pengikut Ayah Pin ni ditangkap. Diorang semua ditahan dalam serbuan yang dibuat oleh pihak berkuasa masa tu. Jadi Ayah Pin dan juga 4 orang isteri dia tadi dah melarikan diri daripada kampung tu. Jadi masa ni sebenarnya macam diorang ni hilang tanpa jejak tau. Semua orang tak tahu diorang pergi mana. Ayah Pin ni boleh menggaibkan diri dia dengan 4 orang isteri dia tadi macam gitu je. Kononnya Ayah Pin ni ada ilmu yang tinggi lah macam tu. Macam yang saya cakap tadi, sebenarnya Besut ni dekat je dengan rumah kita orang. Dia dekat dengan rumah mak saudara saya. Cerita Ayah Pin ni memang popular sangat masa tu. Bila dengar cerita yang dia tu boleh gaib macam gini je, saya masa tu kan kecil lagi. Saya macam tak tercapai lah dekat akal ni. Macam mana dia boleh gaib macam gitu je? Oh, hebat dia ni, hebat. Okey, lepas dia orang dah hilang tadi, lepas dia orang dah melarikan diri tadi, banyak jugalah spekulasi yang mula timbul. Antaranya dia boleh gaibkan diri tadilah kan. Ada juga yang cakap dia melarikan diri dekat selatan Thailand. Dan ada juga yang mendakwa ada pengikut dia ni yang menyorokkan diorang semua. Tapi pada 31 Julai, 3 orang daripada isteri Ayah Pin ni dijumpai dan ditangkap. Masa tu diorang semua kena tahan dekat Kelantan. Ayah Pin dan seorang lagi isteri dia masa tu berjaya larikan diri dan masih lagi bebas. Tak boleh nak bayangkan kan macam mana dia nak melarikan diri dengan 4 isteri dengan 21 orang anak. Tak tahulah sama ada dia letakkan anak-anak dia tu dekat rumah saudara mara ke macam mana kan. Tapi yelah, anak-anak dia mesti macam kecil-kecil lagi masa tu. Tak boleh bayang lah macam mana. Lepas tu 45 pengikutnya menghadapi pertuduhan gagal mematuhi fatwa kerajaan dengan terus menjadi ahli-ahli mazhab yang diisytiharkan sesat. Yang mana sebenarnya dakwaan ni akan membawa kepada hukuman denda sehingga RM3,000 ataupun penjara 2 tahun. Jadi salah seorang daripada pengikutnya ni didakwa dengan cas tambahan sebab menghina Islam. Sebab dia menuntut
dia bukan lagi orang yang beragama Islam. Jadi sebenarnya kes-kes mahkamah ni berkisarkan tentang hak-hak kebebasan agama, yang mana secara teorinya mereka ni semua dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Jadi pada 1 Ogos 2005, pegawai daripada pejabat tanah ni pergi ke lokasi markas Kerajaan Langit tadi. Masa tu mereka memusnahkan bangunan-bangunan yang ada dekat markas Kerajaan Langit tu, iaitu berdasarkan Seksyen 129 Kanun Tanah Negara yang menghukum pembinaan yang tidak dibenarkan dan terpaksa merampas tanah tersebut. Dan rupa-rupanya tanah tu adalah tanah atas nama pertanian, bukannya pembangunan. Katanya tanah tu dinamakan atas nama isteri pertama dia, iaitu Cik Minah Ramli. Dan tanah tu adalah untuk tanah pertanian lah, untuk tanam apa-apa kan. Tapi sebaliknya mereka gunakan tanah tu untuk buat bangunan, untuk menjalankan ajaran sesat mereka. Jadi bila pihak berkuasa tadi, pihak pejabat tanah tadi kenal pasti yang tanah tu tak ada kaitan langsung dengan pertanian, so diorang bertanggungjawab lah, diorang ada hak untuk tarik balik tanah tu. Jadi masa perbicaraan tu dibuat untuk kenal pasti hak pemilikan tanah tu, isteri pertama Ayah Pen ni gagal untuk hadirkan diri. Pada 1 September 2005, pendengaran tarikh perbicaraan bagi 45 pengikut setia Kerajaan Langit ni dah dibuat. Mereka dituduh telah melanggar fatwa kerajaan dan perbicaraan tu ditetapkan selama 3 hari bermula 18 Disember. Jadi kesemua tertuduh tadi diwakili oleh seorang peguam je. Dan masa tu peguam ni, nama peguam ni tersebar dekat semua akhbar-akhbar, dekat semua media. Sebenarnya masa tu syarikat peguam ni nak keluarkan petition supaya tak diwar-warkan lah nama peguam ni kan. Yelah takutlah ada pula golongan-golongan mana-mana kan datang serang si peguam ni kan. Tapi masa tu nama dia tu terlebih dahulu disebarkan. Tapi saya tak sebutkanlah nama peguam tu dalam video kali ni. Rupa-rupanya Kerajaan Langit sebelum ni memang susah untuk dapatkan khidmat peguam tau. Sebab yelah peguam-peguam ni sendiri pun macam takut untuk ambil kes diorang. Takutnya jadi mangsa kepada orang ramai. Yelah, sama ada orang ramai bagi cemuhan ke, bagi kata-kata kesat ataupun apa-apa je lah. So mereka macam tak nak jadi bahan utama, jadi percakapan utama. Sebab itulah diorang macam tak nak ambil kes-kes yang macam ni. Okey, pada tahun 2007, lepas liputan meluas daripada media, katanya markas Kerajaan Langit dekat Hulu Besut tu dah ada pemimpin baru dah. Katanya masa laporan ni dibuat, ada 24 orang ahli. Dan markas yang baru ni tak sama dengan markas yang asal yang dah dirobohkan dulu. Katanya kumpulan ni macam agak mencurigakan. Sebab bila waktu malam je, kalau dia nampak macam ada kereta yang masuk, dia akan tutup semua lampu kat kawasan situ. Macam tak ada aktiviti apa-apa lah dekat situ. Tapi kalau hari biasa, maksudnya tak ada nampak kenderaan masuk ke, tak ada yang mencurigakan ke bagi pihak mereka, so diorang akan buka lampu dan buat aktiviti dekat situ. Katanya diorang buat macam tu supaya macam mengaburkan mata pihak yang bertanggungjawab. Okey, pada hari Jumaat 22 April 2016, katanya Ayah Pen ni meninggal dunia dekat kediaman isteri dia yang nombor 4, iaitu Nik Kamariah Nik Pah. Jadi dia meninggal dekat rumah isteri keempat dia ni di kawasan penempatan mereka dekat Kampung Batu 13 dekat Hulu Besut tu. Umur dia masa tu adalah 74 tahun. Katanya dia meninggal dunia sebab penyakit tua, dan lepas dia melarikan diri, lepas dia menghilangkan diri tu, sebenarnya dia dah ada beberapa penyakit dah, macam angin ahma dan adalah beberapa lagi penyakit yang lain. Jadi jenazah dia dikebumikan dekat kawasan kampung tu, yang mana kubur isteri pertama dia iaitu Cik Minah tu ada ditanam dekat kawasan tanah perkuburan yang sama. So tanah perkuburan tu sendiri macam dekat je dengan kawasan rumah dia. Katanya sekarang ni tanah tempat pernah berdirinya Kerajaan Langit tu dah dibina sebanyak 150 buah rumah. Dan sebenarnya sampai sekarang ni pun masih lagi ada pengikut Kerajaan Langit tu. Okey, sekarang ni saya akan bacakan beberapa pendapat ataupun pandangan daripada pengikut-pengikut Ayah Pen ni. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata. Ia dinamakan alam barzah, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah, kemudian pergi ke Mekah. Dari Mekah, saya naik ke atas dan bertemu sendiri dengan Ayah Pen di istana dia. Jadi, Ayah
Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Okey, itu pengikut pertama yang cakap je tau. Okey, sekarang ni pengikut yang kedua pula cakap. Saya duduk atas bukit ni, saya lihat ayah Pin. Kakinya terletak di bawah bukit dan bila saya dongak, dia lagi tinggi daripada bukit. Itulah kelebihan, kebesaran dan ketinggiannya. Okey, pengikut yang ketiga pula cakap, lepas pejabat agama suruh saya solat, saya tak mahu solat. Dia paksa saya mengucap, saya tak mahu mengucap. Saya tetap dengan pendirian saya, ikut ayah Pin. Hanya saya berserah, bergantung kepada Allah sahaja. Seriously, macam saya sendiri macam tak boleh nak digest, saya tak boleh nak faham macam mana dia boleh bergantung kepada Allah tapi dia tak nak solat, dia tak nak buat apa-apa, dia cuma nak bergantung kepada Allah dan dia cuma nak percaya dekat ayah Pin je. Buat betul lah pengaruh dia kan. Na'udzubillah min zalik. The end. Finally the end juga. So, macam mana korang? Saya cuma nak cakap, jagalah hati kita, jaga keimanan kita, jangan biarkan benda-benda yang negatif, bukan benda negatif tau, jangan biarkan unsur-unsur yang kita tak faham mempengaruhi diri kita, sehingga kan kita punya akidah pun boleh terpesong. Macam kes yang ni lah kan, macam mana dia boleh percayakan seseorang tu sampaikan bertuhankan manusia. Kalau fikir-fikir logik pun tak mungkinlah Tuhan menciptakan benda yang sama macam dia. Contohnya macam ayah Pin lah, orang cakap dia tu Tuhan. Kalau betul dia tu Tuhan, kenapa diciptakan manusia? Manusia pula sebiji macam dia. Logik tak? Macam kita manusia, kita cipta kereta kan, kita tak ada pun nak buat kereta tu sebiji macam manusia lepas tu kita tunggang benda tu, tak kan? Mestilah kita ciptakan sesuatu yang lain daripada diri kita. Logik-logiknya macam gitulah. Wallahu alam lah, suara saya pun dah habis dah. So, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Dan kalau korang ada sebarang suggestion, sebarang cadangan untuk saya buat video yang seterusnya, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan baca walaupun saya tak balas satu-satu. So, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.